sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada pesara kami dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami ingin mengisahkan satu cerita sebenar yang berlaku di Amerika Syarikat, iaitu Operasi Varsity Blues. Okey, kalau anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai cerita ini, anda juga boleh menonton di Netflix juga. Okey, cerita ini mengisahkan iaitu seorang lelaki iaitu Rick Singer, iaitu seorang lelaki tengah yang menguruskan segala kegiatan di sebalik skim untuk memasukkan pelajar-pelajar yang daripada anak-anak golongan orang kaya dan orang-orang terkenal kepada universiti-universiti yang terkemuka di United States of America. Sebelum kita mengolah lebih lanjut mengenai isu ini, saya ingin mewakili kumpulan saya untuk memberitahu sesiapa yang berada dalam kumpulan kami. Iaitu pertama ialah anak saya, iaitu Elvin Raj Alagi Savraj, dan juga diwakili oleh Muhammad Nazim Ashraf, Muhammad Yusairi dan Kirudin bin Aradin. Seterusnya, pada tahun 2019, timbulnya satu skandal kerana konspirasi jenayah untuk mempengaruhi keputusan kemasukan sarjana di beberapa universiti terkemuka di Amerika Syarikat. Dan penyiasatan terhadap konspirasi tersebut diberi kod iaitu Operation Varsity Blues. 33 ibu bapa kolej dituduh memberi wang sokongan ataupun suapan lebih daripada 28 bilion antara tahun 2011 hingga 2018 kepada William Rick Singer, iaitu penganjur kepada skim itu, menggunakan sebahagian wang itu untuk menipu skor ujian peperiksaan dan juga memasuk untuk memberi rasuah kepada pegawai kolej. Rick Singer juga mengendali dua syarikat yang terlibat dalam skema ini, iaitu Key Worldwide Foundation dan seterusnya ialah The Edge College and Career Network. Dia juga mengatakan bahawa dia tidak beretika memudahkan untuk memasukkan kanak-kanak daripada lebih 750 keluarga yang memang sepatutnya berada di universiti tersebut tetapi tidak dapat masuk kerana perbuatan Rick Singer ini. So, sekarang penyanyi ini dihukum penjara sehingga 65 tahun dan denda 1.25 juta US dollar. Di antara ibu bapa yang tertuduh adalah ahli perniagaan terkemuka dan penyanyi yang terkenal. Hukuman maksimum 20 tahun penjara, pembebasan 3 tahun diawasi dan hukuman iaitu sebanyak 250,000 US dollar. Sebulan kemudian, 16 ibu bapa yang juga terlibat dengan skema ini juga didakwa oleh pendakwa raya kerana dalam melakukan konspirasi, melakukan pencucian wang. Kalau anda nak tahu lebih lanjut mengenai jalan cerita dia, jom kita masuki ke sini. Pada tahun 2011, 33 ibu bapa pelajar sekolah menengah bersekongkol dengan Rick Singer untuk menggunakan rasuah dan penipuan lain untuk mengatur agar anak-anak mereka dimasukkan ke kolej dan universiti terkemuka seperti contohnya UCLA, Yale College dan sebagainya. Pihak berkuasa menyedari skema itu hanya 7 hingga 8 tahun kemudian, iaitu pada April 2018, ketiga ahli perniagaan Los Angeles iaitu Maureen Tobbins yang telah disiasat juga dalam kes tidak berkaitan dengan konspirasi pump and dump dan juga security kawalan, dan juga menawarkan maklumat sebagai untuk memberi kelonggaran. Hukumannya dapat dikurangkan dalam kes sebelumnya yang tak ada. So, apabila Maureen Tobbins ini menceritakan bahawa kepada pihak kuasa bahawa ketua jurulatih bola sepak dia telah menerima 450,000 US dollar sebagai pertukaran untuk menolong anak bongsunya mendapat kemasukan di universiti tersebut, pihak FBI pada waktu itu mula menyiasat siapa dan bagaimana skema ini berlanjutan. Dengan kerjasama FBI, Toby memakai alat rakaman semasa bercakap dengan Meredith di sebuah hotel di Boston pada 12 April 2008. Siapa dan bagaimana skema ini berlanjutan. Dengan kerjasama FBI, Toby memakai alat rakaman semasa bercakap dengan Meredith di sebuah hotel di Boston pada 12 April 2018. Meredith kemudiannya bersetuju untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa dan membawa mereka kepada Singer, iaitu dalang utama dalam skema ini. Meredith mengaku bersalah sebagai
sebahagian daripada kerjasamanya dengan pendakwa raya. Dan pada 12 Mac 2019, pendakwa raya Persekutuan di Boston membatalkan aduan yang menuduh 50 orang dengan konspirasi untuk melakukan penipuan mail jenama dengan penipuan mail perkhidmatan yang jujur yang terlanggar tajuk 18 Kod Amerika Seksyen 1349. Pada 9 April, 16 daripada 33 ibu bapa yang didakwa tidak mengaku bersalah pada awal juga dituduh melakukan konspirasi yang sama untuk melakukan pencucian wang oleh pendakwa Persekutuan di Boston dalam dakwaan pengganti. Dakwaan tersebut juga mengatakan bahawa ibu bapa yang terlibat dalam konspirasi untuk memberi rasuah ataupun membayar rasuah kepada singa dengan menyalurkan melalui pembangkang amal singa, iaitu syarikat yang untuk. Kemudian kami akan bersambung dengan aspek tuduhan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazim Ashrabi Rosman. Okey, di sini ada dua teknik penipuan dalam skim ni. Yang pertama adalah menipu peperiksaan dan yang kedua adalah menipu melalui kelayakan sukan. Okey, first menipu peperiksaan. Singa dia mengatur untuk membolehkan anak-anak pelanggan ni dia menipu ujian kemasukan SAT atau ACT. Dua ni adalah ujian yang diperlukan untuk memasuk college. Yang kedua, singa ni dia bekerjasama dengan ahli psikologi untuk menyelesaikan dokumen yang terperinci untuk memperakui anak-anak klien ni ada masalah dari segi pembelajaran. Lepas tu hal yang menipu ni lah yang membuatkan akses untuk anak-anak klien ni terus mendapat tempat seperti penginapan, waktu tambahan dan juga semasa mengikuti ujian. Singa ni mengatakan bahawa dia dapat memperolehi laporan kecacatan yang dipalsukan oleh ahli psikologi tersebut dengan harga 4 ke 5,000 dolar. Laporan tu diorang akan dapat digunakan kembali untuk mendapat faedah serupa di sekolah-sekolah tersebut. Okey, sekarang adalah teknik penipuan yang kedua, iaitu kelayakan sukan. Singa juga membayar kepada kaki tangan atlet dan juga jurulatih. Singa dia menggunakan Key Worldwide Foundation sebagai operasi pengubahan wang haram untuk memberi rasuah kepada pelatih dan menjadikan pemohon atau pelajar ni sebagai atlet diorang. Sebagai contoh, dia menggunakan perisian penyuntikan gambar untuk menukar gambar pelajar itu kepada gambar orang lain yang dalam bahagian sukan untuk mendokumentasi aktiviti atlet. Sebagai contoh, Michael Center, jurulatih tenis lelaki di University of Texas, menerima kira-kira $100,000 untuk menjadikan pemohon sebagai anggota pasukan tenis Texas. Berlaku juga di Yale, di mana ketua jurulatih pasukan bola sepak wanita ketika itu, Rudy, didakwa menerima suapan bernilai $450,000 untuk secara tidak sengaja merekrut pemohon. Ketiga adalah pengarah atlet kanan USC, Donna Hennell, dan polo air jurulatih Jovan Vevic, didakwa menerima $1.3 juta dan $250,000 masing-masing untuk menipu perbuatan yang sama. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusairi bin Abdul Rahman. Saya akan mengaitkan teori-teori yang terlibat dengan kes Operation Varsity Blues ni. Teori yang pertama ialah teori kepribadian mulia, di mana singa iaitu seorang watak utama di dalam kes ni, dia tidak mengikut panduan dan kefahaman di dalam untuk melakukan kebaikan untuk diri sendiri, iaitu telah melanggar prinsip-prinsip moral yang sepatutnya diterapkan di dalam dirinya sebagai seorang kaunselor. Yang keduanya ialah kebaikan untuk masyarakat
di mana singa tidak mementingkan kebaikan untuk klien dan masyarakat. Ini kerana sepatutnya sebagai seorang kaunselor yang berkhidmat di sebuah universiti, dia tidak sepatutnya melanggar etika moral dan moral yang boleh membuat keruntuhan dalam sistem pembelajaran sesebuah negara. Yang ketiga, berkaitan dengan kebaikan untuk kumpulan, di mana singa tidak mengikut kebaikan kepada kumpulan dengan menggunakan kedudukan untuk menyalahguna kuasa dengan memberikan slot-slot kepada orang yang tidak sepatutnya. Yang keempat, kebaikan kemahiran, di mana singa telah menyalahgunakan kemahiran yang ada di sekelilingnya. Sebagai contoh, kemahiran editing ataupun penjentingan bagi menukar foto orang lain sebagai atlet. Bagi teori teleologis, ianya bermaksud adalah sangat sukar untuk kita menilai suatu akibat ataupun kesan, kerana kita tidak boleh melihat apa yang akan terjadi pada masa akan datang. Dalam situasi ini, ramai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menilai dengan apa yang mendatangkan akibat baik dan buruk daripada sesuatu tindakan. Dalam situasi yang begini, ibu bapa yang kita lihat sebagai seorang yang sepatutnya memberikan contoh yang baik, tetapi telah bersikap untuk mementingkan persepsi masyarakat dalam memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka, iaitu cuba untuk menipu ataupun merasuah dalam erti kata lain, untuk meletakkan anak dia di sebuah universiti yang popular berbanding dengan kemampuan sebenar anak-anak mereka. Selain itu, jurulatih juga boleh kita kaitkan dalam teori ini, iaitu dengan mementingkan kepentingan diri dengan mengambil rasuah tanpa memikirkan kesan-kesan terhadap pendidikan secara amnya ataupun secara keseluruhannya. Bagi teori hak asasi, di dalam teori ini sendiri telah menekankan bahawa sesuatu tindakan itu akan dianggap salah jika ianya didapati melanggar atau mencabuli hak-hak seseorang. Di dalam kes ataupun di dalam konspirasi Operation Varsity Blues ni, di mana perbuatan singa ini telah menutup peluang pelajar-pelajar yang sepatutnya layak untuk mendapat tempat di universiti-universiti yang terkemuka tersebut, mengikut kemampuan-kemampuan yang ada pada pelajar tersebut. Namun disebabkan oleh tindakan-tindakan singa ini yang telah memecah amanah, ianya telah menyebabkan pelajar-pelajar yang tidak sepatutnya mendapat tempat mengambil tempat-tempat pelajar yang sepatutnya ini. Hal ini dia akan memberi kesan kepada pelajar-pelajar yang berkelayakan ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khairuddin bin Naradin. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah membuat penerangan sebentar tadi. Saya akan menerangkan 3 prinsip asas nilai, iaitu prinsip kebaikan dan keburukan, prinsip kejujuran dan prinsip kebebasan. Prinsip kebaikan dan keburukan. Prinsip ini menekankan galakan buat kebaikan dan mengetepikan keburukan. Baik yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan, kesedaran, keseronokan, kebahagiaan, kebenaran dan lain-lain. Dalam kes ini, ibu bapa sanggup mengeluarkan wang yang begitu banyak demi anaknya mendapatkan slot kemasukan ke universiti ternama tersebut tanpa menghiraukan kesan akibat daripada perbuatan mereka itu. Rit Singa yang merupakan seorang kaunselor bebas yang telah diberi kepercayaan daripada pihak kolej seharusnya menunjukkan contoh bagi menggalakkan perbuatan kebaikan dan mengetepikan keburukan. Prinsip kejujuran dalam etika juga merupakan salah satu prinsip yang penting dalam apa jua pekerjaan, kerana dia akan menyokong untuk keberhasilan prestasi individu atau syarikat.
Kegiatan yang dilakukan oleh REIT Singa akan berjaya jika dikelola dengan prinsip kejujuran. Tetapi apa yang berlaku adalah di sebaliknya. Nilai integriti yang ada pada REIT Singa telah hilang dan seterusnya melibatkan orang lain, iaitu Mark Riddle, seorang alumni Harvard dan bekas pengarah peperiksaan kemasukan college di IMG Academy, jurulatih sukan dan juga ibu bapa pelajar tersebut. Seterusnya, prinsip kebebasan. Kebebasan yang diberikan bukanlah satu kaedah untuk menghalalkan segala perbuatan yang kita lakukan. Akibat daripada mengedepankan prinsip-prinsip asas nilai ini, kesemua tertuduh telah menyusahkan ramai pihak, termasuk pelajar yang sepatutnya mendapat kelayakan untuk menempatkan diri di dalam universiti tersebut. Kebebasan memilih cara bagaimana untuk beretika, ia mestilah berpandukan daripada 4 prinsip, iaitu prinsip nilai hidup, prinsip kebaikan dan keburukan, prinsip keadilan dan saksama, dan terakhir adalah prinsip kejujuran. Kebebasan memilih ini mestilah tidak menyusahkan orang lain. Akhir sekali, berdasarkan penjelasan berikut, dapatlah disimpulkan bahawa etika, moral dan akhlak merupakan satu prinsip yang dilakukan manusia berdasarkan akal fikiran. Ianya lalu menjadi pegangan seseorang atau satu kelompok dalam mengatur tingkah laku, sama ada baik ataupun buruk. Kesemua prinsip dan juga teori ini jelas menunjukkan bahawa ianya berkait rapat dan sangat penting dalam kehidupan harian untuk menjadikan pedoman supaya menghasilkan peribadi yang beretika, berprinsip dan bermoral. Sekian saja perbentangan dari ahli kumpulan kami. Terima kasih.